jawapan kepada permohonan UPU. Jadi sama-sama kita mendoakan agar Allah mempermudahkan segala urusan beliau. Dan panel kedua kita pada hari ini iaitu saudari Suryani Hayati binti Zulkifli. Beliau juga merupakan alumni STAM Mahat Ahmadi. Jadi hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian. Jadi pada hari ini insya-Allah panel pertama kita iaitu saudari Suryani Hayati binti Zulkifli akan memberikan pencerahan dan penerangan tentang bagaimana kaedah ataupun tips-tips untuk kita memantapkan hafalan kita bagi kita, seperti yang kita tahu bahawa STAM ini ada 10 subjek, 10 madah. Untuk kita mengaplikasikan kaedah yang tepat dalam pembelajaran kita. Jadi insya-Allah panel pertama kita pada hari ini akan membantu kita ataupun memberikan penerangan serba sedikit tentang apa yang beliau telah lakukan semasa menjalani pembelajaran di STAM. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan dengan segala hormatnya mempersilakan panel pertama kita iaitu saudari Suryani Hayati binti Zulkifli untuk memberikan penerangan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak cerita pasal pemantapan hafazan. Semua sedia maklum, STAM ada 10 subjek. Betul? Betul kan? Jadi setiap 10 subjek ni memang memerlukan kita untuk mengingat. Tengok dekat slide tu. Okay. Jumlah madah STAM kan ada berapa? 10. Okay. Setiap madah ni kita kena betul-betul tahu apa dia punya cara, macam mana dia punya setiap kontra dalam madah tersebut. Lepas tu barulah kita boleh tahu macam-macam kaedah yang boleh kita guna untuk hafal. Setiap daripada kita ni, setiap individu daripada kita, setiap orang daripada kita, otak kita lain-lain. Kita punya ingatan sendiri, diri kita sendiri. Jadi masing-masing kena kenal diri sendiri dulu, baru boleh tahu apa kaedah yang korang boleh guna. Slide yang seterusnya. Okay. Akak terus masuk je lah kaedah-kaedah apa Okay, kaedah yang pertama, melalui hafazan, bacaan berkala. Maksud, okay, madah yang terlibat kat sini, kalau nampak kat situ, hifz Al-Quran dan tajwid dengan arut. Okay, maksudnya kat sini, Al-Quran mestilah kita kena hafal. Kalau ikutkan, setiap Al-Quran memang kena banyak kali. Macam time kami dulu, Ustazah Zakiah kan ajar kamu semua. Ustazah Zakiah memang sangat-sangat strict kan. Dia amat-amat mementingkan. Amat-amat memang banyak kali akan suruh kamu hafal. Akan suruh kamu tasmid. Tajwid pun macam tu. Kalau dalam tajwid ni pula, kami dulu selalu Ustazah selalu buat lagu. Ada orang dia jenis melalui lagu dia senang nak ingat takrif-takrif daripada tajwid. Ada orang jenis yang aku tak boleh lah lagu ni susah macam tu. Jadi dia kena ambil jalan yang susah sikit lah sebab dia kena hafal secara sendiri. Faham tak? Tapi bila kita baca selalu, automatik otak kita ni akan ingat. InsyaAllah boleh. Kalau arut pula, Ustaz Muhammad mesti akan suruh kita ni baca 10 minit setiap malam. Setiap tajuk yang kita dah belajar, akan baca 10 minit setiap malam. Jadi contohnya malam tu 10 minit kita bacalah ta'arif arut ke, lepas tu sabab tasmiyah dengan dia punya mawdu'.
mawdu'uhu kan, mawdu' arud. Contohlah malam tu kita dah baca 10 minit yang tu je. InsyaAllah kalau esoknya kita ulang balik baca yang tu, tambah sikit, InsyaAllah kita boleh ingat. Jadi 10 minit untuk arud ni amat penting. Amat penting. Jadi ikut nasihat semua ustaz-ustaz, ustazah, tu amat penting lah. Okay. Kalau kaedah yang kedua pula, ni ini bagi diri akak lah kan. Melalui pemahaman cerita. Dan melalui pemahaman cerita juga, kita mudah nak ingat juga. Macam bahasa Arab, kan banyak yang kita kena faham maksud setiap tu. Jadi kalau tengok kat sini, madah yang akak buat kat sini, adab nusus, tafsir dengan ulum dia. Okay, kalau adab nusus ni memang banyak lah kan. Okay, cerita pasal awamil. Kita memang kena faham betul-betul cerita dia, kronologi dia. Dalam adab tu memang kena faham cerita dia. Satu, insyaAllah. Kalau dalam buku teks tu, kan dia tulisan ni kan semua, buku sejarah lah kan. Jadi, cuba keluarkan poin-poin dia. Bila dia kena jajah, bila dia orang keluar daripada Mesir, berapa tahun dia orang duduk situ, cuba buat poin-poin-poin. Fahamkan cerita dia. Lepas tu, apa pembaharuan yang dia orang buat dekat situ. Macam tu. Lepas tu, dia kan ada matoh dia kan yang pertama tu. Banyak lagi dalam adab nusus. Nusus pula, pasal kupasan syair-syair. Jadi, kena faham lah cerita syair tu. Contohnya Taif Samirah. Cerita pasal apa? Pasal seorang budak perempuan yang kecil. Cerita tu memang bagi akak lah. Kena fahamkan cerita tu. Macam tu. Baru mudahlah kita nak ingat. Salah satu caranya lah. Lepas tu kalau tafsir pun sama juga. Tafsir dia kan tafsirkan setiap ayat Al-Quran. Tu kena tahu cerita juga baru mudah kita nak bina ayat. Tak semestinya kita betul-betul ikut ayat buku pun. Boleh je kita nak reka. Tak ada reka. Dia macam just kita buat ayat yang mudah kita faham untuk kita tulis dia punya makna setiap ayat tu. Macam tu. Tu kena banyak latihan juga. Banyak berbincang dengan kawan-kawan. Study group tu penting juga dalam ni. Dia memang kita pemahaman cerita. Jadi memang kita kena betul-betul tahu apa yang dia nak cakap kat kita. Macam tu. Faham tak? InsyaAllah kot. Boleh. Kaedah yang ketiga pula. Okay, kalau kaedah yang ketiga ni, dia melalui latihan. Itu soalan-soalan. Okay, madah yang terlibat kat sini, hadis mustalah, tauhid wa mantiq dengan insya-Allah. Ini bagi akak lah. Kalau kamu semua insya-Allah kot. Boleh punya. Okay, kalau kat sini hadis dengan mustalah daripada Ustaz Taufik lah ajar. Bila Ustaz Taufik ajar hadis dengan mustalah, setiap tajuk tu mesti Ustaz akan buat soalan untuk setiap tajuk tu. Jadi kami semua ni memang akan buatlah latihan yang Ustaz-Ustaz bagi. So soalan Ustaz Taufik dia buat soalan, daripada soalan tu memang dah ada pecahan-pecahan, poin-poin daripada tajuk hadis tu. Jadi secara tak langsung kita lagi senang nak ingat apa yang hadis tu ceritakan melalui latihan soalan-soalan. Lepas tu kalau mustalah pun sama juga. Apa pecahan-pecahan dia, apa tarif-tarif dia. Semua tu. Itu daripada soalan-soalan lah. Kalau kita buat banyak latihan, daripada latihan tu kita boleh guna juga. Kalau kita salah dekat latihan tu, insyaAllah kita boleh ingat apa yang kita salah dan kita takkan buat salah lagi. Faham tak? Okay. Lepas tu, yang kedua pula, tauhid wa mantiq. Tauhid wa mantiq ni, dia banyak kan, dia ada 4 buku. Tapi sebenarnya tak adalah nampak banyak pun. Dia just banyak tajuk.
Tapi dia pendek-pendek je. Kamu semua ni dah mantik dah ni kan? Mesti dah power mantik tasawuran tasdiqat. Sebab semua dah belajar time tengah kan? Tak Apa? semua. Oh, tak semua. Ada Ada yang ada tak yang nak belajar. belajar. Oh, okay. Ingatkan semua sekolah ambil. Tak apa, tak apa. Jadi siapa yang tak belajar lagi tu masa menengah, dia kena kerja keras sikit lah untuk mantik. Siapa yang dah belajar tu dia macam just ulang balik kat STAM, betul tak? Dia just tajuk dia lebih kurang sama je. Cuma ada tambah-tambah sikit. Kalau tauhid, tauhid banyak. Lepas tu dia ada 4 kan? Um, tauhid, lepas tu firaq dengan tasawuf tasdiqat. Yang ni semua daripada latihan jugalah. Ustaz Izzadin ada buat latihan. Kadang-kadang Ustaz Izzadin pun ada juga buat exam sesama kita. So jawab, lepas tu bila bincang sama-sama kita tahu apa kita salah. Melalui soalan-soalan juga. Boleh ingat bila kita nak exam, mesti kita rasa stres. Stres untuk ingat semua benda. Stres tu, stres yang positif tau. Kena fikir macam tu. Yang aku ni boleh. Sebenarnya mindset tu memang kena main peranan yang besar lah. Mindset. Tu memang kita semua benda nak kena hafal je. Aku pernah banyak gila ni macam tu. Tapi kalau kita susun betul-betul macam mana insyaAllah kita boleh. InsyaAllah. Semua hebat-hebat ni. Okay, lepas tu kalau insya mutola'ah pula pun sama juga. Lagi-lagi insya kan. Mesti kamu semua dah biasa daripada sekolah menengah. Siapa yang ambil dini lah kan. Kalau tak ambil dini pun ambil Arab biasa pun mesti buat insya juga. Kalau nak mantapkan insya mestilah kalau kita nak mantapkan insya mesti kena buat latihan banyak-banyak kan. Sama je. Kalau mutola'ah pun sama. Kena jawab-jawab soalan. Macam tu lah. Okay, lepas tu yang keempat pula. Okay, ni dan keempat pula buat peta minda tu nota. Kalau tengok kat situ madah yang terlibat nahwu sorof, balaghah dengan fiqh. Okay. Kenapa Kak cakap nahwu sorof? Sebab okay. Masuk kat peta minda kat sini macam big picture tau. Bila dalam satu kertas tu awak dah nampak dah satu tajuk tu. Cuba awak buat macam tu. Contohnya kan nahwu sorof, awak buatlah tajuk fa'ilan. Okay, pecahan. Buat dalam satu kertas je. Buat macam peta pokok ke kan. Pecahan dia yang pertama, takrif dia. Pecahan takrif dia. Bila awak nampak satu kertas tu, awak nampak macam satu, awak nampak sikit. Lepas tu yang kedua, awak dah tahu apa pecahan-pecahan dia macam tu. Big picture dia. Macam tu. Itulah buat peta tu. Buat peta minda tu. Ramai je yang macam males lah nak buat nota macam tu. Tapi nahwu sorof ni memang penting tu buat nota. Sebab kita kalau belajar daripada matan tu memang pecahan dia satu-satu kan. Dalam ayat tu panjang. Jadi kalau tengok Ustaz Hoi pun dia buat nota. Ustaz Hoi nota dia memang macam ni lah nota Ustaz Hoi. Tapi masing-masing kena ada juga inisiatif sendiri. Jangan harap ustaz je macam tu. Bila ustaz ajar cuba ambil nota sendiri, cuba buat sendiri macam tu. InsyaAllah semua boleh. Lepas tu kalau balaghah pun, balaghah nak tahu tak balaghah dulu bagi akak susah tau. Tapi akak macam setiap kali exam aku mesti tingkatkan markah balaghah ni. Sebab balaghah lah akak paling rendah tau. Tak adalah rendah macam tak boleh langsung lah antara semua ni kan. Macam nak give up pun ada. Tapi akak try ikut nasihat Ustaz Nasir. Apa nasihat Ustaz Nasir bagi? Ustaz Nasir kata, okay, dalam balaghah setiap subjek tu, setiap
tajuk tu. Okey, dalam balawah ada berapa ilmu yang dibahaskan? 3 kan? Ilmu bayan, ilmu badi' dengan ilmu lagi satu. Dah. Okey, lepas tu tiga-tiga ilmu ni dalam tajuk-tajuk yang kita belajar tu cuba kelaskan. Okay, ilmu bayan ada berapa tajuk yang kita belajar. Lepas tu kalau ilmu badi' tu ada berapa tajuk kita belajar. Kelaskan ilmu-ilmu tu. Okay, dah kelaskan macam tu. Itulah masuk akak buat nota. Okay, dah kelaskan macam tu. Okay, contohnya dalam tajuk kinayah lah kan. Dalam tajuk kinayah apa pecahan dia? Kinayah, okay, ta'rif dia. Lepas ta'rif dia, apa dia punya bawah-bawah lagi. Ikut satu. Macam tu. InsyaAllah boleh balaghah ni. Akak buat macam tu, ikut kata-kata Ustaz Nasir, insyaAllah boleh. Alhamdulillah. Bersyukur sangat. Okay, lepas tu, fiqah ni senang lah. Senang juga fiqah kan. Okay, fiqah ni pun sama juga buat nota. Sama je, nampak macam big picture macam tu. Dia dalam big picture macam tu. Contohnya satu buku surat tu cerita pasal tolak. Kat situ adalah dia punya semua arkanut tolak. Hukum tolak, semua ada. Jadi bila kita buat peta minda satu surat macam tu, kita dah nampak big picture dia. So kita rasa lah sikit je aku boleh ni macam tu. Even banyak pun kita dah rasa macam boleh sikit. Tu antara yang boleh kuatkan ingatan kita juga. Satu tu mindset tu memang kena betul-betul lah. Tu. Dia kot antara kaedah-kaedah kat boleh bagi kot. Semua ustaz ni mesti guna kat korang punya. Tak ada, kalau special pun akak rasa macam diri sendiri lah kena betul-betul. Okay, niat kamu nak ambil STAM ni kenapa? Untuk apa? Untuk belajar kerana Allah kan? Adakah awak ni terpaksa? Nak cakap terpaksa mestilah tak. Dah separuh jalan dah. Nak buat kerja khusus dah. Mesti semua boleh punya. Nak tak nak, kena habiskan juga. Boleh, insyaAllah semua boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel pertama kita, iaitu saudari Sihat sebenarnya. Suryani Hayati binti Zulkifli. Hadirin hadirat, walaupun beliau tak sihat, kurang sihat, beliau juga berusaha untuk menyampaikan ilmu untuk kita sama-sama dengar. Jadi perlulah kita untuk ambil prihatin apa yang telah disampaikan oleh beliau, iaitu antaranya yang pertama kita kena kenal diri sendiri. Apa teknik yang sesuai untuk kita guna dalam pembelajaran kita. Jadi kita perlu tahu apa teknik yang sesuai untuk kita gunakan dalam pembelajaran ni. Antara yang dikongsi oleh beliau iaitu kita boleh melakukan teknik baca berkala. Beliau juga telah membahagikan ikut subjek. Yang kedua, melalui pemahaman cerita. Yang ketiga, melalui latihan soalan. Dan yang terakhir, melalui buat peta minda ataupun nota. Jadi, kita sedar tak sedar sebenarnya ustaz dan ustazah kita telah buka jalan kepada kita. Tinggal kita nak lalu je. Kata hukamat, man sara ala darbin wasala. Siapa yang jalan atas ikut yang betul tu, maka dia akan sampai kepada destinasi. Jadi apa yang ustazah kita berikan kepada kita itu perlulah kita ambil ihtimam, ambil penting. Jadi sama-sama insya-Allah kita ambil apa yang perlu kita buat selepas ini. Kita rancang balik, kita buat strategi supaya pembelajaran kita itu jadi lebih terancang lah. Okay, jadi seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel kedua kita iaitu saudara Muhammad Al-Kautsar bin Afandi untuk menerangkan tentang bagaimana untuk kita menyusun ataupun mengatur untuk kita menyelesaikan kerja kursus kita, terutamanya pada cuti seminggu ini yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana untuk kita manage kita punya masa supaya ianya teratur dan ada progres dalam kerja kursus kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Dengar Dengar. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati saudara moderator, terima kasih kepada saudara Amirul Aqlan sudi menjemput. Guru kami yang saya sangat kasihi, Ustazah Siti Zakia binti Abdul Rahman, rakan-rakan STAM untuk 2021 juga daripada Semadam, Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Mustafa, serta guru-gurunya lah jika ada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat mengumpulkan kita dalam maya ini untuk kita bersama-sama tengoklah apa yang kita boleh bantu sedikit kepada pelajar-pelajar STAM yang akan datang insya-Allah. Jadi pada khidmat saya yang sedikitlah, pada khidmat saya yang sedikit pada para guru, tuan-tuan guru, pelajar STAM yang dikasihi sekalian, tak adalah banyak sangat pengalaman. Cuma pada hemat saya, kerja khusus untuk STAM agak mencabar kerana ianya adalah dalam bahasa Arab kan. Jadi STAM dalam bahasa Arab. Jadi dia bukan bahasa kita. Jadi kita kena kerja 2 kali. Lebih sikit kerja untuk kerja khusus ni. Tapi insya-Allah jika Allah mudahkan memang boleh insya-Allah. Jadi kita tengok senarai kerja khusus STAM. Kan? Kalau takut ada yang masih lagi tak jelas apa kerja khusus STAM ni, duduk rumah kan. Ada yang macam hari ni apa kan? Hari ni hari apa? Hari Jumaat dah ke macam tu. Jadi kadang-kadang ada yang dia tak tahu kerja khusus STAM apa. Jadi kita tunjuk dulu. Ada 3 kerja khusus STAM. Arud wal qafiyah, al-balaghah dan juga al-adab wan nusus. Ada 3 subjek lah. Setiap 3 subjek ni ada kerja khususnya sendiri. Seperti al-arud wal qafiyah kita akan buat video yang tidak lebih 10 minit. Al-balaghah dan al-adab wan nusus kita akan buat kerja pencarian bahas ataupun kita kajian berdasarkan tajuk-tajuk yang telah diberikan. Okay, seterusnya kita tengok slide seterusnya. Okey. Baik, kita terus pergi ke kandungan kerja khusus. Kandungan kerja khusus ni yang dah saya susun, dia berbentuk urutan. Berbentuk urutan. Kita tengok kalimatus syukri yang pertama. Jadi sebab apa buat kalimatus syukri pertama? Sebab disebabkan kerana kalimatus syukri ini dia adalah benda yang paling senang nak buat, sebab kita tak perlu buat apa-apa, tak payah tambah apa-apa dalam, tak payah masuk tajuk pun lagi. Kita hanya mengatakan kata-kata aluan lah. Ibarat kata aluan. Kalau kita tengok, kalau ada yang mak ayah ada tesis degree punya tesis ke master dan PhD, tengok ada kata alu-aluan tu kan. Jadi kita tengok macam mana dia buat kata alu-aluan. Begitulah kita akan cuba manifestasikan di dalam kerja khusus kita. Okey, terutama sekali dalam kerja khusus balaghah dan juga al-adab wan nusus. Okey, minta pada ustaz-ustaz kami tiru cara. Okey, jadi tak ada masalah. Kalimatus syukur yang pertama, kata alu-aluan buat. Jadi dasar kata alu-aluan kita buat yang kedua, muqaddimah. Okey, al-muqaddimah. Al-muqaddimah ni menceritakan secara overall kita punya perbahasan. Apakah yang kita akan bahaskan dalam kajian kita? Dari segi berapa tajuk, berapa subtopik contoh,
berapa ni dan sebagainya. Tajuk dia apa? Maudu'ul bahthi, apa dia? Tajuk kajian dan sebagainya lah. Kan? Kalau boleh juga kita tengok yang senior-senior tahun lepas. Bagi yang Sekolah Menengah Agama Datuk Haji Mustafa, bolehlah minta pada kawan-kawan di SABP MANS ni contoh-contoh yang dibuat oleh senior-senior tahun lepas yang mana boleh rujuk dan kita boleh edit sikit ke kan. Yalah, bukan kita ni kan taste lain-lain tu tak. Taste ada yang nak Milo Ice, ada yang nak carrot susu kalau pergi kedai. Jadi bolehlah kita tengok dan kita sunting sedikit kan. Depan ke, belakang sikit, tengah ke, tak kisahlah. Janji ada. Okay. Yang seterusnya, mukaddimah. Lepas kita dah buat mukaddimah, kita terus kepada al-fikrah. Al-fikrah ni isi kita lah. Isi kita, perbahasan. Ada berapa topik? Ada berapa topik? 1, 2, 3 contoh. 3 topik. Kita nak bincangkan 3 topik. Berapa subtopik? Buat fikrah 1, fikrah 2, fikrah 3 contoh ni. Okay? Kajian kita ini, kajian ini dan sebagainya. Jadi, untuk fikrah, bahagian fikrah ni kita nak hamburkan kajian kita. Okay? Kita nak hamburkan kajian kita sebaiknya dengan rujukan-rujukan, dengan macam-macam lah dekat bahagian fikrah ini. Okay? Jadi, siapa yang biasa tengok tesis, biasa tengok tesis kan, rajin baca tesis. Kalau ada siapa yang memang rajin baca tesis, kita akan tengok macam mana orang pengkaji-pengkaji ini dia menulis tesis dia macam mana. Dia ada rujukan, bahagian rujukan bawah sekali. Minta maaf sebab tak dapat nak, kita kata saya tak dapat nak tunjuk contoh rujukan, gambar untuk mengatakan bahagian fikrah tu nak buat macam mana. Tapi cuma saya boleh katakan bahawa contoh kita dah buat contoh, kita buat kajian kan, contoh pasal, kita kata pasal air sungai yang tercemar contoh. Okay, kita buat air sungai yang tercemar, ceritalah ini disebabkan bahagi kimia, disebabkan buangan-buangan daripada kilang-kilang dan sebagainya. Okay, then jangan kita sampai habiskan sampai ke bawah. Jangan sampai habiskan sampai bawah. Contoh yang sini. Okay. Jangan habiskan sampai bawah ni. Jangan tulis sampai habis. Okay. Bawah ni tulis dalam separuh macam tu ataupun lebih sikit. Lepas tu kita garis. Garis. Bawah tu kita tulis rujukan. Kita dapat dari mana? Apakah bukti-bukti yang mengatakan apa yang kita kata dalam kajian itu betul. Dari berita harian, tarikh sekian-sekian. Daripada kajian ni, buku ni dan sebagainya. Kitab ini, apa ni, tajuk dia apa, cetakan apa, siapa tulis, begitu. Siapa yang memang rajin baca tesis sangat membantu untuk dia buat kerja khusus. Maksudnya dia faham. Oh macam ni nak buat kerja khusus. Jadi ibarat tesis lah. Kan? Siapa yang nak ambil master PhD tu, inilah dia. Inilah kita kata permulaan untuk kamu lebih menyelah, kita lebih menyerlah. Inilah permulaan dia. Ini kajian kita buat sungguh-sungguh. Sebab kita nanti, kita nak, contoh kita nak tesis PhD kita dan sebagainya, nak dapat PhD apa semua, itu lebih ke hadapan lah. Maksudnya, yang ni kita cuba untuk kita buat yang terbaik. Sebab pada masa akan datang, kita akan buat lebih baik dan lebih baik. Jadi, untuk kalimatus syukri dan sebagainya, okay, kita akan dalam kerja khusus yang kali ni, saya tak pasti sama ada ustaz benarkan untuk buat pakai komputer ataupun tidak, type ataupun tidak. Tapi yang zaman kami yang tahun lepas, kami tidak dibenarkan, kami kena tulis sendiri atas kertas A4. Jadi, macam mana nak buat? Yang pertama, kalimatus syukri muqaddimah fikrah ini, semua tulis dalam testpad dulu. Tulis dalam testpad dulu, tulis kalimatus syukri. Tajuk kalimatus syukri. Lepas tu tulislah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alhamdulillah rabbil alamin. Apa semualah. Kan? Tulis. Lepas tu yang ini, Ustaz, betul tak kalimatus syukri saya? Ustaz tengok. Okey. Dah okey. Baru kita ready untuk salin.
baru ready untuk salin ke dalam F4 yang betul. Okay, yang betul-betul kita nak jadikan dia dalam folio kita, dalam kita punya bahas tu. Jadi tulis dekat sini dulu dekat kena banyak guna test pad. Jadi standby balik sekolah kena beli test pad yang banyak sikit. Okay, jadi kita akan guna banyak sangat test pad. Biasalah kalimat syukri, muqaddimah, semua isi tu kita hambur dalam ni, dan ustaz kita akan tunjuk setiap kali kita siap, pastikan tunjuk pada ustaz. Okay, setiap kali kita siap, pastikan tunjuk pada ustaz. Jangan kita tunggu lambat kalimat syukri, lambat dulu muqaddimah, lambat semua sampai khatimah. Lepas tu baru tunjuk kat ustaz. Lepas tu baru tahu banyak salah. Banyak kena buat balik. Itulah dia. Menangis tak berlagu. Jadi pastikan kita bersungguh buat bahas ni ya. Okay. Jadi seterusnya lepas fikrah, lepas kita dah buat fikrah, kita buat al-khatimah. Last sekali lah kita punya penutup, kita kata kesimpulan. Apakah kesimpulan daripada kajian? Kita boleh simpulkan dalam satu perenggan, dua perenggan gitu. Jadi kita simpulkan macam ni. Dia sangat bagi siapa yang minat lah. Saya kata tak semua orang minat, betul. Bagi siapa yang minat untuk dia tulis buku ke, memang nak satu hari nanti saya nak tulis buku contoh. Ataupun satu hari nanti saya nak buat satu kajian, kertas kerja yang orang boleh baca. Kan? Dia akan suka benda-benda macam ni. Dia macam dekat dalam tulisan inilah saya boleh menghamburkan idea-idea, nasihat-nasihat, prinsip-prinsip, manhaj, metodologi dan sebagainya. Jadi tak semua orang boleh bercakap, tapi dia boleh menulis. Jadi dia akan buat betul dalam menulis. Okey. Seterusnya kita tengok slide seterusnya. Lepas kita buat kalimah syukri, muqaddimah, fikrah, khatimah, kita tengok seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Lepas kita dah buat semua kalimah syukri, muqaddimah, isi, fikrah itu, lepas tu khatimah, lepas tu kita akan buat mukafaah ataupun last sekali kita akan mukafaah ni penghargaan. Maksudnya penghargaan, kita nak terima kasih kepada siapa. Kita boleh rujuk, ini semua saya rujuk pada Ustaz Muhammad Taufik. Ustaz Muhammad Taufik, sebab beliau sangat berpengalaman dalam menulis tesis lah. Dia ada master kan. Jadi dia tahulah macam mana nak buat apa semua. Kita kena banyak bincang dengan guru. Jadi mukafaah ni adalah penghargaan. Penghargaan. Kita nak terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan yang membantu, ibu bapa yang selalu mendoakan. Apa lagi? Guru-guru yang sentiasa memberi idea dan bernas dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kemudian lepas kita buat mukafaah, kita akan buat al-masadir. Al-masadir ataupun al-maraji'. Al-masadir dan al-maraji'. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya ada perbezaan antara masadir dan maraji'. Masadir ini adalah kita kata kitab yang memang kitab induk. Contoh kan? Bagi siapa yang mengenali kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia buat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 4 mazhab. Fiqh Muqaranah 4 mazhab. Jadi kitab tu, kalau kita nak buat tesis, kita nak buat tesis kajian, kita nak guna kitab, kita nak rujuk kitab Fiqh Muqaran. Kita nak rujuk kitab Fiqh Muqaran. Kita buat tesis kita tajuk Fiqh Muqaran, Fiqh perbandingan, 4 mazhab, 8 mazhab kan. Jadi ulama mengatakan, pakar-pakar pengkaji yang pakar mengatakan bahawa baiknya kita menggunakan masadir lebih banyak berbanding maraji'. Bila dia kata macam tu, kenapa? Ada beza ke masadir dan maraji'? Kan? Ada beza ke masadir dan maraji'? Ada beza. Masadir ialah kitab induk. Yang mana contoh kalau kita tengok Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kan? Dia adalah fiqh muqaranah, perbandingan 4 mazhab yang diambil daripada kitab-kitab induk mazhab.
Al-Imam kalau mazhab Syafi'i kita pakai Mughnil Muhtaj, kita pakai Al-Iqna', kita pakai Al-Majmu'. Memang induk mazhab. Maksudnya memang kitab tu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki kita pakai Mukhtasar As-Sakhawi contoh, ataupun kita pakai Bada'i Sana'i oleh mazhab Hanafi. Kita pakai induk mazhab tu punya. Mazhab tu punya kitab sendiri. Kita tak ambil daripada maraji'. Maraji' ni macam mana pula? Maraji' ni contoh, kita buat tesis perbandingan mazhab, kita ambil daripada kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Padahal Fiqhul Islami wa Adillatuhu dia ambil daripada kitab-kitab induk. Sepatutnya kita ambil daripada induk itu sendiri, masadir. Induk itu sendiri, mazhab Syafi'i punya kitab, memang mazhab Syafi'i punya kitab. Hanafi punya kitab, Maliki punya kitab, Hanbali punya kitab. Jadi induk itu sendiri. Jadi bila kita ambil masadir, lebih banyak masadir sebenarnya, lebih banyaklah kita kata keaslian mazhab. Kalau kita ambil daripada maraji' ataupun sumber kedua yang dia ambil daripada induk, kita ambil daripada sumber kedua tu, dia dah kurang sikit. Dia dah kurang sikit. Orang yang dia kata selalu baca tesis, selalu belek-belek tesis, macam mana macam ni kan. Tengok tesis macam ni, dia tulis macam ni, syekh ni tulis macam ni, syekh ni tulis macam ni, syekh ni tulis macam ni. Kita akan lihat bahawa perbezaan penguasaan dari segi mazhab segenap mazhab itu sendiri. Mazhab Syafi'i macam ni. Kita boleh lihat macam mana dia kuasai menerusi tesis dan kajian dia. Kalau dia ambil daripada maraji', dia akan dia macam kurang sikit. Bolehlah kalau siapa rajin dia akan perasan. Okay. Jadi masadir, rujukan kita akan ambil daripada kitab-kitab balaghah. Contoh kalau kita nak buat kerja balaghah lah kan. Kerja balaghah kita akan ambil kitab balaghah, banyak kitab balaghah. Ada Asrarul Balaghah, ada banyak Ilmul Bayan, banyak sangat banyak. Okay. Di internet lagilah banyak. Kalau kita pergi library tu mungkin ada yang tak ada, tapi di internet boleh akses lebih meluas dan lebih banyak kita boleh dapat. Jadi tak ada masalah lah masadir. Cuma nanti kita akan berdepan dengan masalah bila kita nak, macam mana kita nak sekalikan ta'arif ini, ta'arif itu. Macam mana kita nak pattern kan. Boleh rujuk pada ustaz-ustaz yang lebih pakar ya. Kalau ustaz ni ada master, ada PhD, kita rujuk dia. Ustaz, macam mana saya nak gabungkan idea satu dengan idea dua? Kitab ni kata macam ni, kitab ni kata macam ni. Macam mana saya nak gabungkan? Mereka lebih tahu. Saya yakin mereka lebih tahu. Dan mereka akan bagi cara yang paling terbaik. Sebab mereka sangat banyak pengalaman. Okay? Boleh rujuk ustaz-ustaz kita. Memang ustaz kita semua power-power. Okay? Jangan memandang ustaz ni macam kurang sikit tak? Kan? Ustaz kita semua ada power-power. Cuma kita je yang kita tak explore sendiri. Macam mana kepakaran ustaz tu. Okay? Jadi yang seterusnya, bila kita buat dah masadir, macam mana nak buat masadir? Kita buat al-masadir. Lepas tu kita tulis satu kitab. Nama kitab, penulis, tahun terbit, cetakan berapa. Tengoklah. Boleh tanya ustaz untuk lebih terperinci macam mana kita nak buat masadir, ataupun boleh rujuk tesis-tesis di internet. Banyak tesis kat internet. Boleh UM Journal, macam-macam. UM Journal, UiTM Journal, macam-macam ada. Okay? Janganlah terlalu kita kata berpuas hati dengan perkara yang sikit. Sebab banyak lagi. Okay? Al-Mulhaq. Mulhaq ni apa? Al-Mulhaq ni ialah lampiran. Lampiran kalau kita nak contoh, kita nak letak gambar-gambar sebagai bukti. Okay, ini gambar kitab yang saya ambil. Contoh kan? Mulhaq. Ini gambar kitab yang saya ambil. Ini gambar dia kan, contoh. Ataupun ini adalah gambar, contoh kita kaji pasal sungai yang tercemar. Okay, ini sungai yang tercemar 2015, 2019 dah tak tercemar lah. Gitu. Macam itulah Al-Mulhaq, lampiran. Okay, bukti-bukti yang kita nak sampaikan sebagai macam kita kata penguat bukti lah kita kata macam tu. Baik. Al-Ihda. Last sekali kita akan buat Al-Ihda. Al-Ihda ni apa? Al-Ihda ini adalah kandungan. Okay. Isi kandungan. Yelah, takkan kita nak buat isi kandungan betul?
takkan kita nak buat isi kandungan dulu. Betul tak? Sebab isi kandungan ni kita ada muka surat. Surat berapa? Kita tak tahu lagi muka surat masadir, muka surat berapa, mukafaah, muka surat berapa, isi berapa banyak tu kita tak tahu. Tak boleh nak agak muka surat berapa. Jadi al-ihda kita akan buat last sekali. Kita dah susun daripada kalimatus syukri. Ambil daripada muqaddimah, fikrah, khatimah, mukafaah, masadir, mulhaq. Kita dah letak nombor muka surat dan sebagainya. Last sekali baru kita buat al-ihda, kandungan, isi kandungan yang kita akan letak depan. Isi kandungan, al-ihda. Ini kalimatus syukri, muka surat dia semikian. Okay, topik satu, subtopik dia, muka surat berapa, apa semualah. Jadi itulah, kita kena banyak rujuk tesis. Cuba buka tesis, kita tengok isi kandungan macam mana dia buat. Macam itulah kita akan buat. Dan rujuklah ustaz-ustaz kita. Okey. Lepas al-ihda kita akan buat last sekali lah. Last sekali kita akan buat muka depan. Muka depan. Kita design lah sendiri kan. Muka depan macam mana, muka depan. Kita boleh buat lah muka depan tu macam mana. Kami dulu buat satu muka depan yang sama. Satu batch. Sebab apa? Sebab ada, kalau budak Mahat kenal lah. Abang Fakhrul Azim kan. Dia kan khot. Dia kan Syekhul Khutut kan. Pakai khot dia kan. Jadi dia buat muka depan pakai khot dia semua, jadi cantik lah. Jadi print banyak, nama kosongkan, tajuk kosongkan. Jadi print banyak, lepas tu tulis je nama. Cuma berlaku sedikit kekhilafan lah pada last minit kenaan dengan muka depan tu punya tajuk. Ada sikit macam berlaku sedikit kesilapan dari sudut bahasa. Jadi tak apalah. Tapi maksudnya last kali kita akan buat muka depan. Tapi kalau nak buat muka depan dulu tak ada masalah. Cumanya pada hemat kami semualah yang sedikit ni. Pada hemat kami, pengalaman kami yang sedikit pada tahun lepas, macam itulah kami buat. Malam esok tu nak hantar, itulah photostat, buat photostat muka depan, buat tulis ni apa semua, design sendiri apa semua, cari plastik, cat plastik nak cover kita punya bahas tu cari dia punya tulang tu nak lekatkan. Okay, faham sendirilah kan, biasalah tu student. Okay, seterusnya kita dah lihat macam mana kandungan kerja khusus. Okay, seterusnya kita tengok Okay. Ya, ada soalan ke? Rashid Ismin. Ada soalan ke Rashid Ismin? Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, baik. Tiada binasa. Okay. Tiada binasa. Maksud tiada binasa. Tiada binasa maksudnya kalau benda ni tiada, kalau kita buat kerja khusus, tapi benda tu tiada. Lingkup. Okay, kita akan lingkup beramai-ramai. Okay, sama ada individu ramai-ramai tak kisahlah. Yang penting lingkup. Okay. Kenapa? Okay, kita tengok. Yang pertama, bincang. Ini kalau tak ada, memang tak tahu nak cakap apalah. Sebab bincang ni sangat penting. Terutama sekali dalam kumpulan dan bincang dengan guru. Kita ada kumpulan, kita bincang sungguh-sungguh. Pastikan bincang. Dan nak masuk sekolah, jadi tak ada masalah. Okay, kita kan dah nak masuk sekolah, betul tak? Bulan 10. Jadi tak ada masalah nak bersemuka, nak bincang depan-depan. Tak ada masalah internet ke, mak suruh masak ke, tak ada masalah. Jadi kita dah duduk sekolah, pastikan kita betul-betul bincang apa yang kita nak sebenarnya dalam kita punya kerja khusus. Macam mana kita nak buat? Macam mana isi kita nak ambil apa? Kita nak ambil siapa jadi macam ni? Kita nak bincang dengan siapa? Macam tu. Bincang. Pastikan kita bincang. Hangatkan perbincangan. Okey? Hangatkan perbincangan. Sebab bila hangatkan perbincangan, kita akan dapat banyak sangat idea. Okey? Banyak sangat idea. Boleh tambah tu. Kadang-kadang dalam kumpulan kita tu memang seorang dominan. Biasalah tu.
seorang akan dominan. Seorang akan kata, okay, kita buat macam ni. Sebab dia macam kita kata lebih berpengalaman, lebih tahu kan. Okay, kita buat macam ni. Kadang-kadang dia ada terlepas pandang sedikit perkara kan. Jadi perbincangan tu kita akan cover. Ada sikit. Oh, okay, kita tambah sini sikit, tambah sini sikit. Jadi dia akan lebih cantik. Itu pertama, bincang dengan ahli kumpulan. Kemudian bincang dengan guru. Bukan bincang dengan kumpulan saja. Bukan bincang dengan kumpulan, buat. Lepas tu jumpa ustaz, silap semua. Jadi bincang juga dengan guru. Lazimi guru. Kita kan dapat keberkatan kalau lazimi guru, betul tak? Jadi bincanglah dan banyak dengan guru. Jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Boleh tak ustaz tengok ni? Kami dah buat ni sikit. Ustaz nak tambah apa ustaz? Ustaz nak cadang kita apa? Ustaz nak cadang kami nak cari kat mana? Macam tu. Bincang. Pastikan kita bincang. Sebab kita masih lagi di umur pra-U. Okay? Kita akan masuk U yang mana pra-U ni lagilah mencabar kita kata kan. Maksudnya kajian tu banyak dan sebagainya, assignment. Semua perlukan perbincangan. Okay? Kalau kita nak jadi kita yang lama masa sekolah menengah, sekolah rendah dulu malas, tak nak bincang, tak suka bincang, suka apa? Kau jalan dulu, nanti aku ikut. Macam tu payah nak kata satu, payah nak berjaya pun satu. Susah sikit lah nak berjaya kalau macam tu. Jadi kita kena bersungguh sikit. Walaupun kita tak pandai, tak apa, tak ada masalah. Kami pun bukanlah pandai mana. Cuma kita kata moga-moga apa yang kami buat, maksudnya kerja khusus ni bagi manfaat pada diri kami. Kami boleh tambah ilmu dengan kerja khusus ni. Kajian yang kami buat ni, kami bermanfaat untuk kami pada masa akan datang. Boleh kami buat kerja khusus yang lebih baik, ambil pengalaman. Boleh kami buat apa yang lebih cantik daripada ni, baiki kesilapan-kesilapan. Mungkin lepas ni orang yang nak ambil PhD, master dan sebagainya, tesis dia lebih hebat dan sebagainya. Jadi inilah permulaan dia. Ini permulaan. Pastikan pada permulaan kita sehabis baik. Pastikan pada permulaan kita lebih baik. Okey? Baik. Bincang. Okey, itu bincang. Kita pergi kepada yang kedua, sesama. Maksudnya sama-samalah. Bincang sesama. Sama-sama ni maksud dia buat sama-sama. Jangan seorang buat. Kau buatlah. Engkau pandai kan? Engkau buatlah. Aku tak erti sangat. Tak maaf. Aku tak tahu nak buat apa. Tak ada lah. Macam semua tu elakkan. Okay? Itu semua adalah alasan untuk kita. Takkan kita nak selamanya tak tahu. Jadi walaupun kita tak tahu, tak ada idea nak buat macam mana, terlibatlah dengan kawan-kawan kita. Bagi idea. Kalau tak bagi idea pun diam, tengok. Hormati dia nak cakap apa. Mungkin dia ada cadangan. Lepas dia ada cadangan, mungkin kita beberapa ketika lepas tu ada pula tiba-tiba wahyu mai, kan? Ada lagi cadangan lebih baik. Itu tak jadi mustahil. Perkara itu bukan perkara yang mustahil. Jadi sama-sama. Pastikan sama-sama. Kalau ini buat ni, engkau lah seorang buat. Kita dah dengar banyak cerita kawan kita di alam universiti macam mana assignment ada member tak hantar semua. Itu semua kita kata benda yang kita kena elak. Elaklah. Jadi macam mana kita nak tempuh pada zaman yang akan datang, kalau itu berlaku, kita buat macam ni. Inilah permulaan dia. Kalau kita nak belajar kat U, inilah kita kena hadap. U Malaysia tidak boleh tidak mesti berhadapan dengan tulisan, kajian, assignment, rujukan dan sebagainya. Itu U Malaysia. Kalau U di Arab lainlah sikit je lah. Tak adalah banyak warna. Tapi itulah yang kita kena hadap. Sama-sama. Buat sama-sama. Penting. Sangat penting. Jangan kita culas. Cuek orang Indo kata cuek kan, betul tak? Culas. Kita tak apalah dia dah buat kan. Jangan macam tu. Walaupun kita tak pandai, kita tak tahu nak buat apa, tolong dia. Okey, tolong dia buat macam mana? Kalau orang tu bagi idea, contoh 5 orang, ada 2 orang macam bagi idea sebab dia paling dominan kan. Apa yang tak tahu nak buat, tak ada idea nak buat macam mana apa semua, boleh buat apa? Tulis apa dia buat.
kita offer diri kita menulis. Kan? Contoh buat kalimatus syukri kan. Kalimatus syukri takkan semua orang nak buat. Takkan semua orang buat benda sama. Maksud saya takkan semua nak buat. Maksudnya kita kumpulan, kita buat benda sama, cuma ubah sikit je, sunting sikit je, ayat lebih kurang. Okay, kita dah bincang macam mana kita nak tulis dalam kalimatus syukri. Jadi orang yang tak pandai, macam kita kata tak tahu sangat nak buat, offer diri kita menulis apa sahaja isi ke apa ke, fikrah. Okay, fikrah. Jadi orang yang menulis tu dia akan dapat satu, kita kata, ilmu baru dan sebagainya, insya-Allah. Betul. Terlibat, pastikan kita terlibat. Jangan kita menulis tak nak, bagi idea pun tak nak. Jangan. Saya harapkan jangan ada di antara kita bagi idea tak nak, menulis lagi tak nak. Jangan. Kurang-kurang kita offer diri kita. Okay, awak buat ni, kau pakai yang ni, jadi kau buat tu. Aku kurang pakar, aku tulislah apa yang kau buat. Kau cakap je, aku tulis. Kau cakap je apa kau nak, apa yang kau nak dalam kajian kita ni, aku akan tulis. Jadi dengan tulisan kita tu, kita akan bawa jumpa ustaz. Jadi kita akan dapat tahu apa yang saya belajar. Kalau orang yang menulis, dia kerja dia tulis, orang lain bincang, dia tulis. Apa yang dia belajar ialah, satu, dia akan meningkatkan dari segi dia punya tahqiq. Dia tahu mana dia punya silap. Oh, silap saya kat sini, jadi dia baiki. Dia tahu macam mana kawan-kawan lain boleh silap dekat mana. Mungkin dia salah copy ke, dia tahu. Jadi pastikan terlibat. Terlibatlah dalam perbincangan. Tak pun kita offer diri kita menulis, offer diri kita cari kitab, offer diri kita cari rujukan, offerkan diri. Pastikan terlibat. Itu sahaja. Okay? Sesuanya buat yang sesama kan. Dah bincang sama bagai, pastikan buatlah. Ya, kencang sangat kan. Sampai semua benda boleh terbang. Okay? Semua benda boleh terbang. Bincang semua. Kita buat macam ni. Sama macam ni. Tapi tak buat. Seorang pun tak ada buat. Jadi buat penting lah kan. Macam mana nak siap. Okay? Dan cepat. Cepat ni maksud dia apa? Cepat ni maksud dia ialah kita cepat jumpa guru. Ustaz, saya dah siap ni. Siapkan cepat. Tulis cepat. Bagi idea cepat. Bincang cepat-cepat. Siapkan cepat. Kita punya rangka. Kita jumpa ustaz. Ustaz, saya dah siap. Ini dia. Ustaz tanda ni. Betulkan sikit. Bagi cadangan sikit. Lepas tu kita buat balik. Cepat. Pastikan cepat. Kita ada 10 madah. 10 madah. Dan setiap madah tu perlukan hafalan. Masa yang sangat banyak. Takkan kita nak buat lambat-lambat untuk kerja khusus. Jadi tak ada masa. Tak ada masa untuk kita relax dulu. Tak ada masa. Kita ada 10 madah. Nak belajar, nak hafal, nak duduk diam-diam, nak duduk sorang-sorang, nak apa satu-satu. Untuk lepas tu kita nak tumpukan pada kerja khusus. Susah. Kami pernah ada pengalaman ketika tahun lepas. Kami dihimpit dengan trial dan juga kerja khusus. Trial dan juga kerja khusus. Lepas tu kerja khusus kena hantar selepas trial. Kami ada pengalaman tu. Ada. Baik, insyaAllah teruskan dengan sesi pembentangan sikit lagi. Okey, minta maaf line dia tiba-tiba putus. Okey. Baik, kita terus ke okey, ini penting. Maksudnya penting. Ini betul-betul penting lah yang ni. Maksudnya rujukan. Rujukan sangat penting sebab tanpa rujukan satu kajian tu dia tak lengkap dan satu kajian tu boleh ditolak sebab kita pakai fakta yang tak mana-mana entah kan. Kita buat, kita kata palatau kita kan. Jadi rujukan sangat penting. Dan rujukan yang banyak adalah melambangkan luasnya pembacaan dan pemahaman serta matangnya kajian. Jadi rujukan pastikan kita banyak dan juga tepat. Okey, tepat. Jangan jangan suka hati tambah. Oh tak ada. Macam tiga je rujukan kita. Kita tambah suka hati kita tambah ini kita ambil tak. Pastikan kita jujur dalam kajian kita. Okey, jujur dalam kajian
supaya kita nampak mana lemah, mana yang boleh diperbaiki. Okey, semakan. Semakan ni semakan untuk ahli kumpulan, semak juga ahli kumpulan. Kita kan dah buat sama-sama, kan dah tunjuk kat Ustaz. Lepas tu kita nak salin balik dalam kertas A4. Jadi kita kena buat semakan. Betul tak ejaan, apakah kalimah yang sesuai dan sebagainya. Lepas tu semak dengan Ustaz. Viva lah, Viva. Dalam istilah MCT untuk tesis, untuk kita lepas PhD, nak dapat master dengan PhD tu, kita dah buat tesis, kan. Kita ada satu kita kata sesi nama dia Viva. Kita jumpa pensyarah, kan, profesor apa semua tu. Jadi kita tunjuk ini kajian saya, dia akan baca, lepas tu dia akan kritik lah, cuba mengkritik. Ketika itu kita akan lebih matang sebab kita dalam keadaan munaqashah. Dalam bahasa Arab, Viva ni munaqashah. Munaqashatul doktorah, munaqashatul magister, kan. Jadi kita akan lebih matang sebab masa tu kita akan memprotect kita punya kajian. Kita akan backup kita punya kajian habis-habisan. Dia akan tanya, kenapa kamu kaji ni? Apa kepentingan kamu kaji ni? Betul ke ini kamu ambil daripada kitab? Kita akan, jadi saya cadangkan, cubalah. Siapa yang memang nak ambil PhD tu, cubalah buat yang terbaik dalam kajian kita ni. Sebab sangat membantu. Saya pun adalah hasrat sedikit, kan. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi ini saya ambil peluang ini sebagai satu, kita kata, ada gambaran pada masa yang muda supaya kita tak bela. Jadi kita tak bela, kan. Okey, pembetulan. Bila dah semak ada pembetulan, buat pembetulan. Jangan terlalu malas ataupun jangan kita ambil terlalu mudah lah pembetulan. Sebab kalau kita ambil terlalu mudah, apabila kita nak maju bila satu masa yang akan datang berhadapan dengan tesis master, PhD, pembetulan orang yang ambil PhD dengan master, kalau kita dengar cerita-cerita dia, hanyalah keperitan, air mata dan sebagainya lah. Sebab pembetulan banyak kali buat pembetulan. Tak tahu macam mana lecturer tu nak. Jadi ini guru kita. Ini guru-guru kita, guru-guru STAM kita. Sama ada di SABP MANS ataupun di Semadam. Kita ada guru-guru kita yang nak bantu kita. Bukan nak judge kita. Seperti mana lecturer di universiti. Jadi tolonglah kita bersungguh. Sebab guru nak membantu. Guru nak memudahkan cara. Jadi buat, rajin-rajinkan diri. Buatlah ramai-ramai supaya walaupun kita rasa malas, tapi kawan kita rajin, kita akan rasa rajin. Duduk dengan orang rajin lah. Saya ni tak adalah rajin sangat. Tak, malas ikut main kuat. Jadi duduklah dengan orang rajin. Buat kita sambil kita buat gitu. Okay. Dan repeat. Last kali repeat. Repeat balik, maksudnya rujukan, semakan, pembetulan, repeat. Buat. Akhirnya kita akan siapkan satu kajian, satu bahas, kerja khusus yang lengkap, yang sistematik, tidak mencacah marba, kemas dan juga memuaskan hati guru dan kita. Okay. Seterusnya. Okay. Slide terakhir kot. Seterusnya, okay, kita tengok arut only. Arut only ialah berkaitan arut sahajalah. Kalau balarah dengan adab nusus tu dia bertulis. Arut ialah video, kan? Arut only. Jadi arut only ni dia ada 4 perkara yang pada hemat kami yang sedikit, pada hemat kami inilah kita kena ambil perhatian. Pertama, watching. Watching apa? Watching videos. Okay. Tengok video yang lama. Tengok video tahun lepas. Ustaz, saya nak video tahun lepas. Saya nak contoh video tahun lepas. Macam mana dibuat. Jadi kita kena banyak tengok supaya kita banyak contoh. Ada banyak idea nak buat macam mana. Bukan hanya pada content video, malah pada editing. Kita akan dapat manfaat banyak dengan hanya melihat video-video orang untuk kita dapat idea pada content dan juga editing. Okay. Skrip sangat penting. Sangat penting. Kalau tak nak cakap apa? Bahasa isyarat, kan? Jadi skrip sangat penting. Kita akan buat skrip bagi pengalaman kami di STAM. Skrip
kita akan buat secara kita akan buat skrip kemudian tunjuk kat ustaz. Ustaz akan betulkan apa yang salah dan kita akan start hafal skrip. Kalau siapa yang bagi, siapa yang tak hafal. Jelas tak suara? Jelas, jelas. Jelas kan? Jelas. Okey, jelas kan? Ada tak perlahan ke? Tak ada. Memang jelas. Okey. Jadi skrip, kita siapkan skrip. Lepas tu tunjuk kat ustaz. Ustaz betul tak? Boleh tak apa ustaz boleh tambah sikit apa semua. Jadi lepas kita dah watching tu, kita dah tahu apa kita nak content dalam kita punya skrip. Jadi skrip ni adalah content kita. Skrip ni wayang kita, cerita kita, pawagam. Jadi buat sungguh-sungguh pada skrip. Tulis bagi ayat yang sedap, jangan macam marbah sangat. Kalau nak tengok skrip masa buat video pun tak ada masalah. Cumanya kita kata bila kita buat sendiri dan sebagainya, buat dalam kumpulan, kita tahu apa ayat yang digunakan, kita akan masa nak rakam, shooting video lebih melancarkan. Next, shooting sangat penting. Memanglah nak buat video kan, takkan nak betul kan. Jadi shooting pakai kamera handset ke, pakai kamera iPhone ke, tak kisahlah. Pakai kamera DS ke, tak kisah. GoPro ke, nak buat macam mana, drone ke, tak kisahlah. Asalkan shooting dan video tu tak lebih 10 minit lah. Okay, video tak lebih 10 minit. Jadi 10 minit tu kita nak cerita apa yang kita nak cerita. Tengok video-video yang lalu yang kita boleh buat contoh sebagai konten kita nak shooting. Dan masa shooting, bolehlah trik-trik yang kita nak buat, letak skrip dekat sebelah kamera ke supaya dan taklah jauh sangat dengan kamera supaya nampaklah mata tu tak melilau sangat kan. Jadi masa shooting ni ambil masa yang lama ya. Jangan ingat shooting macam ni tengok skrip je pun sekejap je. Tak. Kita akan rasa tak puas hati. Kejap. So stop. Semula. Macam tu. Jadi masa yang sangat lama. Jangan buat lambat. Tolong sangat. Kita ada kerja khusus, 1 video. Video ni kena shooting. Shooting ni kena kelancaran. Walaupun kita boleh edit, tapi kelancaran tu, kemas tu kita nak ada. Lagi-lagi orang yang perfectionist kan. Perfectionist. Sikit je tak boleh. Sikit je pun. Tak nak juga. Nak buat balik semula. Jadi, yang complicated semua tu. Jadi, buat cepat nasihatnya. Buat cepat. Edit cepat. Last kali edit. Editing, kita boleh tengok video yang lalu. Yang lama-lama, kita boleh ada content, ada idea untuk editing. Edit lah dalam beberapa minit. Kita nak tambah ini, tambah itu. Jadi, itulah dia, editing. Okay. Ada tak lagi? Rasanya dah habis lah. Itu saja. Jadi, kesimpulannya untuk tips kerja khusus, walaupun tak adalah harapnya boleh membantulah. Jadi kesimpulannya ialah pastikan kita buat sama-sama, buat cepat. Buat sama-sama, buat cepat. Cepat tu penting. Cepat tu sangat penting. Kalau kita tak nak buat sama-sama pun, kena buat cepat juga. Tak boleh buat lambat-lambat. Okay. Kalau kita tak nak, tak boleh lah, tak ngau member ni, contoh aja kan. Jadi kena buat cepat. Nak tak nak, nak ke tak nak ke, cepat. Tak ada 10 madah. Semua 10 madah tu ada ujian bertulisnya. Ada kita nak ngapal Quran lagi, nak ulang itu lagi, nak hafal tajwid lagi. Banyak, sangat banyak. Allahul Musta'an lah kita kata. Allahul Musta'an. Allah je membantu. Jadi buat cepat dan doa yang insya-Allah Allah mudahkan kerja semua kerja khusus, tiga kerja khusus ni. Mudah-mudahan lebih yang terbaik daripada pengalaman kami yang sedikit ni, menjadikan kerja khusus STAM pada tahun ini, pelajar STAM pada tahun ini lebih baik daripada apa yang kami dah buat. Sebab kesilapan kami bagi tahu dan yang mendengar akan baiki insya-Allah. Terima kasih kepada moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, alhamdulillah selesai sudah sesi penggambaran kita. InsyaAllah itu sahaja pada hari ini. Moga semua tips-tips yang kita dapat ni insyaAllah kita akan guna pakai kelak dan sama-sama kita berikan yang terbaik insyaAllah untuk STAM
pada tahun 2021 ini. Dan terima kasih juga kepada semua pelajar-pelajar yang sama-sama kita menjalani program ini yang memberi kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Baik, itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.